Jumlah kes kritikal dan kematian kanak-kanak bawah 5 tahun akibat COVID-19 membimbangkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Jumlah kes baru harian COVID-19 kembali meningkat dengan 8,209 kes berbanding 7,703 kes malam. Kes kematian masih melepasi 100 dengan 103 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah dalam kenyataannya menegaskan apa yang membimbangkan dan menyedihkan kes kritikal dan kematian akibat COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dilaporkan meningkat tahun ini berbanding tahun lepas. 3 kes kematian bagi golongan itu dilaporkan sepanjang tahun lepas dan bilangan sama direkodkan dalam 5 bulan pertama tahun ini. Sehingga Mei tahun ini, daripada 27 kes rawatan di ICU, 19 daripadanya adalah kanak-kanak berumur bawah 5 tahun. Justru Tan Sri Dr. Hisham menyeru ibu bapa dan penjaga agar memainkan peranan melindungi golongan bayi dan kanak-kanak dengan membina persekitaran selamat dan pematuhan sepenuhnya SOP. Kadar peratusan rakyat Malaysia yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin telah melepasi Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin menjelaskan, meskipun ia bukan satu perlombaan, namun menjadikan negara lain sebagai penanda aras adalah sesuatu yang baik. Kira-kira 150,000 suntikan disasar diberi setiap hari sepanjang bulan ini. Jumlah itu akan ditingkatkan kepada 200,000 suntikan menjelang bulan depan. Usaha itu akan dibantu dengan penubuhan lebih 600 pusat pemberian vaksin PPV selain 1,000 klinik swasta di seluruh negara. Tambahnya, PPV juga akan dibuka di kawasan perindustrian dan kilang. Sementara itu, bermula esok hingga 16 Julai, hampir 2,000 orang kurang upaya OKU penglihatan akan menerima vaksin Pfizer-BioNTech di Pusat Pemberian Vaksin PPV Kompleks Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia, MAB Brickfields. Ketua Pegawai Eksekutif MAB, Josh Thomas berkata, ia melibatkan 200 orang penerima pada hari pertama. Program kali pertama ini memudahkan mereka bagi mendapat suntikan vaksin. Saya harap peluang itu akan will be utilised by semua OKU penglihatan di kawasan ini atau di Lambak Kelang untuk dapatkan vaksin. Kita utamakan vaksin kepada OKU penglihatan sebab dia challenge untuk mereka adalah untuk pergerakan. Mereka OKU penglihatan perlu challenge untuk dia social distancing. Program vaksinasi OKU penglihatan ini dijayakan dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan KKM bagi memastikan tiada yang dipinggirkan daripada menerima vaksin. 6 lagi hospital Medan akan dibuka Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi menguruskan pesakit COVID-19. Ini menjadikan jumlah hospital yang dibuka pasukan itu sebanyak 8. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia dibuka susulan peruntukan di bawah Pemerkas Plus yang diumum Perdana Menteri Isnin lalu. Mengenai Hospital Medan, setakat hari ini kemampuan kita untuk tambah 2 lagi. Walaupun dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, iaitu bajet akan ditambah untuk menambahkan tenaga kerja, manpower seperti doktor, paramedik dan sebagainya. Begitu juga untuk menambahkan equipment, peralatan, dan Perdana Menteri menyebut jelas tentang Hospital Medan oleh
Angkatan Tentera. Maka dengan peruntukan baru ini kita boleh menambah 6 lagi. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan akan dikuatkuasakan di Rumah Panjang Sigah Anak Lak di Mukah, Sarawak. Arahan PKPD turut melibatkan Kampung Pengaraban di Kudat, Sabah. 4 lokaliti di daerah Tawau turut dikenakan PKPD iaitu Taman Milenium, Taman Wawasan, Kawasan Semarak serta Kampung Jawa Kongsi 10. Juga di Sabah, PKPD turut akan dilaksanakan di Kampung Sugut, Pinampang. Manakala di Pahang, PKPD dilaksanakan di Ladang Cintek, Rompin. Pelaksanaan PKPD di semua lokasi akan berkuatkuasa 2 minggu bermula tengah malam esok hingga 18 Jun ini. Penduduk 2 kampung yang terletak bersebelahan iaitu Kampung Belukar Jambu dan Kampung Laut Kuala Terengganu diarah menjalani saringan COVID-19 besar-besaran. Ini berikutan terdapat laporan kes positif di dalam komuniti itu. Serangan berskala besar ini melibatkan 600 penduduk dari kedua-dua kampung tanpa terkecuali. Proses saringan bermula seawal jam 9 pagi melibatkan 20 kaki tangan pejabat kesihatan daerah dan klinik kesihatan pergigian Kuala Terengganu. Sehingga kini tiada sebarang laporan kematian dalam kalangan penduduk kampung direkodkan melibatkan COVID-19. Tindakan ini susulan sebuah masjid di Kampung Belukar Jambu menerima notis perintah tutup premis setelah menerima laporan kes jangkitan COVID-19. Dia orang akan berjumpa dengan orang tua, jadi melibatkan mungkinlah berjumpa dengan sanak saudara yang dekat yang ada sekitaran tu. Jadi mungkin yang ada keluar daripada kawasan ataupun keluar daripada kampung ni, dicedok ke mana tak tahulah masalahnya. Ya, di antara salah seorang dia positif. RM50,000 kompaun maksimum dan arahan tutup serta-merta 7 hari akan dikenakan kepada mana-mana syarikat atau premis yang tidak melaksanakan arahan bekerja dari rumah BDR serta pelanggaran SOP. Ia selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Akta 342 Kementerian Kesihatan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan penuh. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarabanan dalam kenyataan medianya menjelaskan penguatkuasaan itu berikutan jumlah aduan ketara diterima menerusi aplikasi Working for Works WFW. Setakat ini aduan tertinggi diterima di negeri Selangor 580, Kuala Lumpur 511, diikuti Johor dan Pulau Pinang. Turut dilaporkan aduan tidak dan lewat membayar gaji serta dibuang kerja tanpa notis. Dalam perkara itu, di seberang perai utara Pulau Pinang, kompaun bernilai kira-kira RM41,000 dikeluarkan polis dalam serbuan ke 2 buah kilang sekitar Mak Mandin, Butterworth. Daripada jumlah tersebut, RM21,000 kompaun dikenakan kepada 14 orang pekerja kilang itu kerana gagal mengimbas kod MySejahtera. Ketua Polis Daerah SPU ACP Nur Zaini Muhammad Noor berkata pihaknya turut mengeluarkan kompaun kepada majikan atas kesalahan gagal memastikan pekerjanya mengimbas kod MySejahtera. Bagaimanapun kita dapati bahawa kilang tersebut majikannya gagal untuk memastikan pekerja-pekerja dia scan MySejahtera. Di mana kita telah menahan lebih kurang 8 orang pekerjanya dan kita akan juga ambil tindakan kompaun ke atas majikan. Manakala di kilang yang kedua yang kita lihat ini juga sebuah kilang yang dibenarkan beroperasi oleh MITI, sebuah kilang yang dikategorikan di bawah essential service, iaitu makanan haiwan juga, dan kita juga ambil tindakan kepada pihak majikan dan lebih kurang 6 orang pekerja yang gagal scan MySejahtera lah. Menurut beliau, 14 orang pekerja bukan warga negara, masing-masing di kompaun sebanyak RM1,500 setiap seorang. Dalam masa sama, kompaun atas kesalahan tidak memiliki lesen gudang dan pejabat turut dikeluarkan Majlis Perbandaran Seberang Perai MBSP ke atas 2 kilang tersebut. Difahamkan kedua-dua kilang tersebut menjalankan perniagaan makanan haiwan dan dibenarkan beroperasi oleh kerajaan di bawah perkhidmatan perlu.
Skuad Harimau Melaya terus menerima suntikan semangat terbaru. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi laman sosial milik beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan kepada skuad kebangsaan bagi aksi menentang Emirat Arab Bersatu UAE dalam kempen pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di Dubai lewat malam ini. Beliau turut menyatakan keyakinan terhadap kebolehan dimiliki Harimau Melaya sewaktu menentang UAE biarpun lawan berada di kedudukan ranking lebih baik daripada skuad kebangsaan. Bukan itu sahaja, Tan Sri Muhyiddin juga mendoakan Harimau Melaya meraih kemenangan dalam perlawanan tersebut. Aksi Malaysia menentang UAE dijadual berlangsung pada pukul 12.45 malam ini dan akan disiarkan secara langsung di TV1 serta saluran MyPreview 111. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan dan Marikan turut mengucapkan selamat berjuang kepada Harimau Melaya yang akan turut menentang UAE dalam masa sama menghargai komitmen pasukan sepanjang persiapan di Dubai. Semua kekal cergas dan mentally fit untuk game malam ni. Siapa pun yang dibariskan malam ini, just do your very best. Apapun keputusannya, anda semua sudah pun merupakan juara di hati setiap rakyat Malaysia. Dan doa dan sokongan seluruh rakyat Malaysia bersama-sama anda semua pada malam ini. Masih dalam perkembangan sama, aksi Harimau Melaya menentang UAE turut membawa misi membalas dendam selepas dimalukan tuan rumah lebih 5 tahun lalu di Stadium Zabil, Dubai. Bagi bekas pengendali skuad kebangsaan Dollah Saleh, pasukan kali ini lebih menggerunkan berbanding ketika pertemuan 2015 yang menyaksikan Malaysia tewas 10-0. Menurut Dollah, barisan pemain yang dimiliki Harimau Melaya ketika ini adalah lebih baik terutama melibatkan kemahiran individu sekaligus mampu menamatkan aksi dengan keputusan positif. Dari segi individu kita agak baik, cuma beza dia kita kurang persefahaman antara pemain dan saya rasa kali ini kita akan sudah pastinya sebahagian serangan midfield dengan defend agak ada sedikit mungkin selepas 2 perlawanan ada sedikit persefahaman pemain dan pastinya pasukan Malaysia kali ini turun dengan satu pasukan yang akan digeruni oleh pihak lawan. Berita tengah malam di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 antara Malaysia menentang Emirat Arab Bersatu UAE. Siaran berita kami boleh terus diikuti di saluran berita RTM di MyPreview 123.